Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Kita akan mempuasai wal mukminin tentukan untuk orang bahwas dan orang budaya dan surat ke-6. Surat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala wa nafa'bihi wa bihi amin. Jenis-jenis bahwas. Pertama, wahwas dalam akidah. Inilah wahwas yang paling bahaya, kerana ia boleh menyebabkan sesuatu itu jadi kufur. Wahwas berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Kalau dia wahwas betul ke Tuhan itu ada, kamu tak akan namanya betul ke Tuhan itu ada, dalam tak akan nampak, datang dan berangkat. Bahaya. Yaitu syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu fasta'id billahi wal jannati muttafaqun alaih. Syaitan akan datang kepada salah seorang kamu. Syaitan akan datang kepada salah seorang dari kamu. Lalu membisikkan, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu? Sehingga hanya membisikkan lagi, siapakah yang menciptakan bahanmu? Hanya tanya datang, siapa menciptakan langit? Kita ni maklum kan, yang maklum Allah. Siapa menciptakan bumi? Pun termaklum juga Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata Allah. Sekarang tanya, siapa ciptakan Allah? Kita tu kita tak juga kan. Kalau sebut Allah, kalau sebut benda ini mesti ada. Sebut masjid, ada beberapa masjid. Sebutnya durian, ada buat durian. Pasal Bitcoin ni ada. Tahu-tahu dah habis ni. Kalau kita Ada saya masuk. Itulah yang tak ada ketahui apakah bisnes, apakah benda, semua atas WhatsApp saja. Dia masuk aku seminggu dilaporkan. Lepas tu adalah dia punya untuk sewa akuan tu sewa ada. Oh, masuk. Tapi sekarang ni tak keluar tak boleh. Semua mainan kan. Dia nak bisa satu tipu pun tak ada. Dia akal dia kalau tanya siapa datang tanya, siapa ciptakan Allah? Siapa ciptakan Tuhan? Kita pun kalau rumah ada yang ciptanya, masjid ada yang membangunkannya, pokok ada yang menanamnya, manusia ada yang melahirkan. Allah macam mana dia ada? Allah yang hilang itu. Sebab itu kena mendalami sifat Allah.
supaya menyenangkan firman itu. InsyaAllah nanti kita ada kita ni, InsyaAllah kita akan baca dan kita akan muzakarahkan kembali tentang sifat qulub dan bagaimana untuk pengamalan tauhid sifat qulub itu dalam solat dan dalam kehidupan. Saya jemaah minta saya supaya buat satu daurah bulan sudah hadir dan besar. Jadi saya mengambil tajuk pada PJJ, tajuknya penghayatan tauhid di dalam solat dan dalam kehidupan. Jadi dalam daurah selama daurah ini dengan pengajian kita khusus daripada pukul 9 sampai pukul 12 3 jam. Jadi bab pertama pencerahan tauhid sifat qulub yang tertera yang mudah dipahami. Kita dulu dan faham tentang sifat qulub ini secara ramai ringkas tapi padat. Jadi kalau tuan mengajar itu nak boleh. Bab kedua penerapan tauhid sifat qulub di dalam solat bagi mencapai hakikat khusyuk dan benar. Bagaimana khusyuk dan benar? Kita sangka khusyuk itulah yang menyebabkan mana dalam solat. Kalau kita kata khusyuk itu menyebabkan mana dalam solat, bagaimana para ayat menyebutkan aku bersolat zikri diri dan solat untuk ingat aku. Tapi ada kita baca bacaan solat banyak ingat tu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, walhamdulillah katsira, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam tu. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Sebut wa Tuhan Allah, ingat pula langit, bumi, ingat. Ingat langit bumi, ingatlah apa-apa yang ada di langit bumi tu. Ada yang khusyuk. Ada orang menyangka bahawa dengan malam-malam gelamkan suasana bilik kita itu, bukanlah kecil di ujung bilik itu gelamkan, kerana dia akan mengatakan khusyuk. Kalau kita lihat itu seperti kata khusyuk, bagaimanakah solat subuh, asar, maghrib, isyak yang mana maklum oleh kita dan kita sembahyang dalam terang. Ada masjid subuh, maghrib, isyak gelap terus. Terbuka lampu kecil. Nanti jemaah kata JJM ikut tahun ini JJM turun. Istiqlal terang-terang masjid boleh masuk banyak, Jumaat tak satu lampu kecil. Kalau begitu tak khusyuk lagi kan, berpandukan pada gelap ataupun terang itu. Kalau kita kata kita kena sembahyang tempat yang sunyi, baru khusyuk, bermakna kalau masjid yang bunyi pada ini tak khusyuk lah, boleh lipat khusyuk. Bermakna bayarlah itu sampai bila nak khusyuk sembahyang. Nanti kita bicara, tapi dengan melalui proses pengajian seperti dulu. Sebab nanti nak masuk, tak faham seperti dulu ni, buku-buku tu nak masuk, nak sumbat dengan solat. Bukan sedang solat, tapi begitu juga seluruh kehidupan kita bagi kita semalam membaca. Dan nanti bab ini saya sentuh mengenai apakah makna solat daring. Dan orang-orang yang belajar kitab Makrifat ini bisa sebut solat daring. Solat daring yang mereka pahami itu solat daring yang tersasar daripada syariat. Kenapa sebenarnya ahli hakikat tidak solat? Kita tahu itu sebab mereka kata mereka ahli hakikat, mereka kenal Allah dan tak solat. Itulah nak dibicarakan.
Jadi antaranya sebab kerana mereka memahami surat dakwah secara salah, maka mereka pun tidak bersolat kerana terpahami salah. Dan saya insyaAllah akan kupaskan mengenai kenapa orang sufi melarang membaca kitab-kitab mereka. Orang tasawuf itu sendiri, orang sufi itu melarang kita orang awam ini membaca kitab-kitab mereka, mengharamkan yang baca kitab kami. Kerana apa? Kerana kitab-kitab ahli tasawuf itu ada kalanya mereka ini mengambil syafaat. Apa syafaat? Syafaat ini terlantar tidak. Kalau orang yang seseorang itu melangkah, melangkah itu terkena ini kan. Orang datang, oh makcik, aku khabar, aku khabar, aku baik, aku baik. Dia bukan nak cakap, tapi dia terlantar, melangkah. Para wali ada tentang punya syafaat pada mereka terlantar juga. Allah, aku lancar juga, aku dalam keadaan sedar. Dalam keadaan tak sedar. Ada pun kita dalam keadaan sedar kata, Allah, kufur. Kita ni. Kau siapa? Bukannya nak siapa kan? Allah. Aku ni Allah. Aku anak Allah. Bukan sana ni. Itu jadi kufur tu. Kena tangkap, terikat, beri motivasi untuk mengucap tadi. Tetapi orang wali Allah, seorang wali Allah itu dia berlaku dan syafaat, lancar dan tidak, ia di dalam keadaan tidak sedar. Orang kalau tak sedar, memang tak nak. Macam gila, dia menggila tak ada akal. Dia ambil batu, dia balik dia semua pecah. Nak tangkap kan? Kalau tangkap tu sudah tenang kan? Gila tu, bil tidur, bil hayal. Betul dia pasti. Dia tidak disalahkan. Tidak ada hukum bagi dia. Itu juga lah sesah wali Allah yang dulu dia seperti cipta halal. Halal ini dipancung kerana dia mengaku dan diri itu ada Allah. Maka disitulah kata-kata yang merupakan kufur, maka ditangkap dan pancung. Hatta gurunya itu, gurunya halal, Syekh Jumin, beliau mengetahui anak muridnya itu benar dalam zawq, dalam feeling pada Allah. Dia kata-kata syafaat, kata-kata yang terlepas secara tak sedar. Namun dia tidak membela anak muridnya. Kenapa? Biarlah syariat yang menghukum anak muridnya itu. Dan syariat secara zahirnya siapa yang menentang Allah, maka itu kalam kata-kata yang kufur, perlu diajak mengucap, kalau tidak dipancung. Artinya halal mati dipancung. Betul lagi. Usia dalam usia muda demikian jadinya. Tetapi gurunya sendiri, adakah murid hebat itu? Tidak. Murid itu berada dalam maqam awal, ada guru berada dalam maqam fana, maqam anak murid berada di tahap awal, guru berada di tahap maqam. Orang yang sahih maqam ini dia sudah fana, namun dia sedar. Dia menguruskan dirinya, bagi kerajaan, dia mengatur kerajaannya, bagi keluarga, dia mendidik keluarganya. Tapi dalam masa sama, dia menafikan segala yang ada di ini dinafikan. Sempurna lah Allah, sempurna. Tidak ada sekarang sedar puan diri dalam keadaan sedar. Ada pun hadas anak murid itu dipancung. Ketika mana pancung itu mengajarlah, sudah mengajar darah itu keputusan Allah. Dan mengatakan bahawa hadas itu sudah sepati dengan zikir Allah. Kita belum sepati lagi sebab itulah waktu itulah Allah ya. Tapi kerana dah sepati itu suara itu tak keluar. Tapi terus
semakin dia melakukan kecintaan dalam melakukan jauh feeling sama Allah. Jadi ada orang-orang yang kebanyakan kita ni orang awam, dia cuma faham ilmu hakikat pada akal tapi tidak ada meresapan hati. Akhirnya cuba-cuba nak mengatakan dia sudah sampai dengan kepahaman akal dengan gaul akal. Sebab itulah kita akan demikian dan tak salah. Kena pula ada bahasa-bahasa orang tua kita yang mana dia perlu dicerahkan lagi. Apa dia? Solat dia tak payah. Kata mudah. Kita kalau dah kenal Allah, sudah bermakrifat, solat dia tak payah. Betul tidak? Ha? Betul kan? Ini betul lah. Kalau dah makrifat, sudah kenal Allah, tak boleh solat. Tak payah maksudnya, tak payah sembahyang. Jadi kita tu keliru, tak payah sembahyang. Tak tahu baru 2 hari belajar sembahyang. Ayah kita sanggaja dengan kita tak sembahyang. Apa tak sembahyang? Sebab apa? Yang penting kita dengan Allah sudah bermakrifat, tak payah sembahyang. Tak payah itu maksudnya tak suka. Kalau melaksanakan kita sembahyang itu, ringan saja. Tak payah dia ke 200 rakaat. Itu tak payah kan? Kita 2 rakaat tak payah kan? 2 rakaat pun payah dalam kita ni, payah. Tapi para wali Allah 2 rakaat tak payah. 2 rakaat tu 5 waktu per hari, waktu 5 rakaat, 10 rakaat per malam tu. Dan ada yang mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i sendiri mengkhatamkan Al-Quran di dalam solat ketika luar Ramadan sekali khatam. Masuk ke Ramadan 2 kali khatam dalam solat malam tu. Imam Syafi'i lah. Ada kita ni pengalaman Imam Syafi'i ni dengan cerita lah. Jadi ada kata-kata yang memang perlu kita fahami dengan cara betul lah. Itu dalam dua masalah. Orang tak semayang, lepas tu buat TikTok lah tu. Dah tak semayang, buat TikTok, dah sesat, buat TikTok lagi tu. Dia ada orang lain yang macam dia semayang, macam-macam. Tak kira lah, dapat ke, terlupa ke, lemah ke, kan? Tapi kena belajar, betul, ikut syariat. Jadi untuk bangsa itu berminat atas jalan kesufian ini, atas jalan para ahli sufi dengan menjadi tarekat-tarekat. Pertama, cara aku guru itu guru yang berpegang kepada syariat. Kalau cara rumah dia memang dia solat, kita sampai rumahnya dengan azan, jom kita bersolat dulu ke masjid. Tiba ke masjid kat tu, dia pula jadi imam. Betul. Dan ini dah selama kita ziarah dekat rumah, belajar dekat makrifat, tak pernah nampak dia dulu. Tak pernah nampak dia solat. Kalau duduk rumah itu, maghrib tu sampai. Kita sampai rumah dia maghrib. Tak pernah sampai maghrib. Dia sanggup kita ke rumah ke atas kami. Dan pada maghrib tu, berbual sampai pukul pagi. Di situ. Tak pernah nampak dia jom kita solat. Cuma cerita tentang hakikat solat dalam saja. Boleh juga. Sesekali pula kita dia kata, lewat dah ini kita sampai pukul 4 ni akan kembali juga. Tak payah banyak tidur sini lah. Kita tak pernah tunggu sini dan tunggu. Kalau tak bakal orang bagi mereka tak ada guru, dia bagi makna taklum, dia uksu kan, paksu, ayahanda, taklum, itulah. Jadi sampai ke subuh pun dia pun tak ada. Kita pun bangun-bangun di pukul 10, dia tak tidur lagi. Kan? Jadi kalau kita musafir pula, dia ajak dia pergi ke rumah anak saudara aku. Itu dah pula, aku tak ada kiri-kiri, bawa aku. Apa lah, pasti pernah. Kami bawa aku naik sekali. Dalam perjalanan, selama perjalanan 2 hari 1 malam, tak nampak solat.
Ambillah ilmu daripada orang yang betul bersyariat kamu. Keduanya akidah yang sunnah wal jamaah. Ketiganya dia memang pernah duduk di bawah murabbi yang mendidik rohani dia. Dia memang ada sanad riwayat dan sanad rohani. Bukan sanad riwayat yang sanad tunjuk ada sanad aku ni duduk. Itu dia tak ada. Bukan itu saja. Itu satu daripadanya. Dan dikenallah memang mempunyai sanad rohani. Terlihat di mana akhlaknya, yakinannya, tawakalnya, kesabarannya. Orang yang mendidik dan kesabaran. Orang yang mana sampai duduk dengan dia boleh menjadi terdah dengan guru dia dengan cara betul. Selama kita kenal orang ini, tak pernah pun dia cerita tentang orang, tak pernah cerita. Dan tak pernah pun dia mengeluh aku susah, anak kurang main, anak satu lagi, anak ni taat, isteri tak kena cakap, tak pernah cerita pun. Itu ciri orang tawakal tu. Ciri-ciri tawakal. Sikit-sikit alhamdulillah. Orang beritahu bahawa Paklah kertas surat hitam, kita berpuluh hitam, budak-budak datang ambil. Alhamdulillah. Dari sekian tu, sekian orang kata tak, kalau kita ni selaka cucu dia anak siapa tu, cuba tangkap kita, kasih ajar sikit. Tak tahu hukum hakam, itu makna haram. Itu belum lagi dah. Hari itu getah itu hilang. Ini durian bisa 14 tahun. Tak sempat kami nak ambil. Kami dah bangun pagi pukul 3 pagi dah tak nampak apa. Gelap. Tapi nampak macam ramai-ramai orang kat situ. Tak apalah, rezeki dia dan ambil kita. Taklah. Sawah Pakmah tu tak tahu budak-budak mana lah teping tu, batas tu terpecahkan, keluar air tu kan. Tak apalah, kalau perlu turun-turun lah, tutup tadi. Malah tidak apa, menyalahkan tidak ada. Senang dia kita. Pakmah, sekarang beras mahal ni. Tak mahal-mahal lah, aku puasa je. Pakmah telur tak ada, telur. Yang penting telur aku ada. Simple je. Tak ada nak jalan-jalan orang tak ada. Itu cici orang tawakal, cici orang makrifat. Kalau orang cerita tentang buruk orang tu, dia sedih. Hati kalau suci, kalau bersih, ada orang mau cerita ke lisan ni. Muka pun dah berubah. Rasa tak seronok, sakit dengan. Kita ni kalau cerita buruk orang, oh dia ke? Apa lagi? Apa lagi? Kita tompakkan cerita. Tomiat kita, manakah lebih cepat disebar-sebarkan? Cerita buruk ke cerita baik? Si Polan buat benda yang baik. Dan dalam sesama dia buat buruk. Yang mana cepat tersebar? Cerita buruk cepat tersebar. Kalau buat baik, betul kan? Jadi orang yang makrifat itu hakikat yang betul itu syariat. Apa yang ada Al-Quran, apa yang ada ikut, itu makrifat. Kenapa? Dan dia menjaga adab dengan Allah. Adab yang cukup tinggi. Siapa ciptakan sifat maksiat itu? Allah. Siapa yang menjadi ilham sifat maksiat itu? Maksiat Allah. Siapa yang gerakkan kelakuannya? Allah. Justru itu tak memaki sifat maksiat. Kenapa? Sebab beradab. Ini adab itu orang makrifat. Ini kita ni kata cakap orang makrifat, tapi kalau cerita makrifat tu sampai merah di mata. Malahkan orang masjid tu tonggang topi Allah tak terima sebenarnya tu sebab apa? Kata Allah suruh kata nak baca dah tua tu orang aku juga tu tua itu yang makrifat dia bukan.
makhluk tidak sibuk nak menyalahkan orang, semua ikut takdir. Ini dia mendoakan saja baik-baik saja. Ya. Tak ada aturan. Ya. Kalau orang itu kata dia awal dia orang ahli makrifat dan memahami hakikat, dia tak akan sibuk nak menyalahkan mana-mana manusia. Kerana dia lihat semua takdir Allah, dan takdir Allah semuanya baik, takdir tak baik. Rabbana la khata'ala wa ta'ala. Wahai Tuhan kami, tidak menciptakan ini sia-sia. Ya? Orang tak solat pun bukan sia-sia. Orang tak solat itu memberi manfaat kepada orang pendakwah untuk dapatkan pahala daripada dakwah mereka. Kalau semua baik itu kan ada kawasan sejahtera. Apa hal dakwah dia tadi? Semua hikmah. Banyak bencana. Kadang-kadang semua kita nak senang gitu, tapi kalau bencana semua mengeluh. Padahal banyak bencana ujian itu semuanya itu adalah pahala untuk kita. Darjat dinaikkan, dosa dihilangkan, pahala diberi, bertambah dekat dengan Allah. Kalau begitulah, ya Allah yang terbaik, jangan lebih senang dan susah terus begitu sepatutnya. Ini kita ni, Masya Allah. Sebab para sufi itu, kalau mereka sakit, mereka tidak cepat-cepat cari ubat. Kenapa? Kerana mereka mengambil peluang masa untuk menerima sakit dan merasa syukur dengan terima sakit itu, kerana Allah sedang menghapuskan dosa. Ini tak sempat, dosa dah habis, dah cari ubat. Bawa ayah ke hospital, minta kata injek dia, injek. Kembali mereka berbicara intinya. Siapa yang kita saya keluar dari elang ini, siapa ada orang masa untuk ada mesin pun tak ada akad tu. Ujung 29 dekat di sini. Minggu ke-5 kita start. Kat ketentuan ini dan keberanian. Itu nanti kita akan bincangkan sana. 3-4 saya pecahkan. Pencerahan tahun sifat 20 dengan terlindah dan mudah dipahami. Dan bab kedua keterangan tahun sifat 20 tidak bersolat dan mencapai tingkat kerusuhan yang benar. Dan bab ketiga, apa makna surat ini dan kenapa sejak Tuhan makrifat dan hakikat tidak salah. Baik, kembali kita beri kitab ini. Dari kisah Aisyah bahawa siapa akan datang ke salah seorang kamu lalu membisikkan, saya sudah menciptakan ini, saya sudah menciptakan itu, sehinggalah dia membisikkan lagi, siapa akan menciptakan Tuhanmu? Apabila perkara itu terjadi kepadanya, maka mintalah perlindungan dengan Allah dan cegahlah kita terus mendusi bisikan itu. Sebab itulah orang Muslim jangan membisikkan, jangan duduk seorang-seorang. Sebab itu budak-budak, anak-anak kita jangan murung. Siapa saja tahu kita murung tu, jangan biar menjadi keseorangan. Kalau dia duduk dan bilik, ajak keluar bilik, ajak keluar rumah, ajak jalan, ajak level, pergi ibadat, ajak jadi. Jangan kasih duduk seorang-seorang. Kalau seseorang yang akan terus berfikir dengan desakan syaitan, itu dan kadang-kadang syaitan mendesak, bunuh. Dalam bahaya itu, dia pergi dalam buaya pun bunuh. Habis kita kata, tunjuk. Itu lama-lama itu memperamaikan kita. Budak-budak industri konten itu turun-turun sebab apa? Tapi kalau Islam kata kami syaitan, jangan kacau, aku memang tak berani ni. Itu tak. Itu tak, memang tak ada. Memang tak ada.
Kata Siti Aisyah, sahabat seorang lelaki telah berkata kepadanya, salah seorang lelaki mencari dengan hatinya dengan sesuatu yang jika dia mengucapkannya akan hilang akhirat, dan jika dia sahihkan pasti dia akan terbunuh. Dalam riwayat lain, jika seseorang bertemu dan berkami dan berkelangit, lebih dicintai menggunakan bisikan itu. Dan ceritakan begini, ada bisikan kufur. Antara bisikan kufur keluarga Islam, tidak percaya Allah atau memarahi Allah, dan bandingkan dengan seorang yang mana kalau jatuhkan di langit, mana lebih baik jatuh ke langit di bumi itu lebih baik daripada mengikut ucapan kufur itu berkeluar Islam. Maka Sayyidina Aisyah pernah berkata sedikit kali, dan berkata Nabi Muhammad SAW juga pernah ditanya tentang hal tersebut, dan Nabi berkata 3 kali dan bersabda, sesungguhnya orang mukmin akan diuji dengan perkara itu. Jadi hati-hatilah, minta lindungan Allah supaya melihara hati kita. Sebab itu tuan-tuan, antara doa ini pada yang Nabi sering baca ialah yang qalbi pada qulub sabit qalbi ala dini. Wahai yang membalik-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Agama itu luas. Mana agama? Agama apa saja, baik dari sudut fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, akhlaknya, politiknya, masyarakat,nya dan sebagainya. Jangan kita berbolak-balik minta hati tetap dalam Allah, yakinan, istiqomah, tauhid yang berterusan. Kerana tidak mau terganggu dengan siapa-siapa itu. Dan kata doa yang pendek juga kami baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering yang dibaca doa ini, doa yang pendek dan padat, pendek dan padat. Ada juga orang mengatakan, Ustaz, kenapa kita suruh meringkih para doa yang begini? Yang meringkih maksud pergi kepada Allah berdoa dan solat, tetapi bukan yang membebel. Beza tu boleh pun berdoa, boleh macam-macam kita. Untuk tahun sekian bagian itu bisa terang hatinya dan otaknya Allah supaya dapat perasaan semua nak sendiri, nak sendiri dapat istimewa pun nak sendiri kepada Allah. Nanti senang sesuatu dapat sesuatu di bawah ini sebagainya, dan senang kalau kerja pun di cash dan tapi pun pagi ini, macam itu dia kata Allah. Berikutnya dengan Allah Taala, berikutnya dengan makna apa? Mengadu dengan penuh rendah diri, sopan, beradab. Sebab itu kita ni, kalau anak dia beradab, dia tak ada cakap kepada ayahnya. Tapi kalau anak kecil, cakap dia. Ayah, tadi kita pergi sekolah, bawa umur kita kat sini. Jadi kita tutup, pada dia cakap hukum bawa kita sesama. Lepas tu kita nanti dia pun nanti kita. Lepas tu dia cikgu kita pun dulu. Lepas tu dia ayah kita nak pergi basikal, kita nak pergi sekolah. Cakap nanti kita buat apa? Ayah dia besar. Dia nanti ni ujung bulan ni. Tidur dia, ayah bukan sekali dia tahu. Letih dengar anak itu. Tapi kalau anak yang dewasa, dia nak bertanya satu perkara pun, dia tunggu masa kita. Bila nampak lapar, bila nampak rehat, baru tanya. Ayah kata, aku lapar, kau dah masak belum? Belum ayah. Kita yang dulu lah. Bila nasi dah masak dalam semua siap, tak kejut. Tunggu untuk biaya. Sampai yang berjaga, dah masak belum? Dah ya, dia makan. Ini dah. Kalau ada orang sakit, jangan kejut dulu. Dia tunggu. Bila ayah tu terjaga sendiri, dia kata, siap ya, tunjuk. Selesai.
Tapi kalau anak ni tak faham adab, ya, apa ya? Ya, belum mati ayat ni. Oh ya, mak mana makan tu? Kau tak nak nak kemana? Ayat tu terkentang makan. Makan kau. Aku dah makan dulu ya. Cepat dulu ayat. Ya, adab. Jadi kita nak berdoa makan dia menjaga adab. Adab tu tinggi. Jangan mengeluh, jangan tak sabar. Besar kebaikan Allah Ta'ala itu adab kita berdoa. Rendah diri berdoa tu. Jangan menceci para Allah itu semua tak sempurna. Sesungguhnya seorang mungkin akan diuji dari kali itu. Begitu juga orang yang berbuat sama syaitan, maka dia buat dia menaikkan dalam keimanan itu, keyakinan dan Islamnya, berarti kita iman. Nak kita minta sekali. Ayo puas solat itu aurat kan ini nampak orang kafir itu nampak tak solat tak apa semua tapi hidup senang dia. Jangan cakap begitu. Lalu kamu lihat orang yang punya diri sendiri. Jadi orang yang ragu tentang keyakinan itu kepada Allah Ta'ala, maka dia akan duduk dalam silam. Seterusnya sudah 8. Kedua, bahwa dalam ketika berniat, lafaz-lafaz yang diucapkan ketika Quran bersuci dan yang itu oleh syaitan sebagai satu perangkat kepada ilmu bahwas. Orang yang bahwas ni Allah menjadikan hukum sunat melafazkan niat itu sebagai perangkat. Mahir sangat syaitan ni punya dia. Asalnya membaca lafaz niat itu sunat. Nawaitu sawawati, nawaitu rafa'an asghar, nawaitu rafa'an akbar, nawaitu wudu, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, itu asalnya sunat. Jadi sekarang syaitan telah masukkan tadi wahwas itu diaturkan lagi sifat wahwas itu. Akhirnya kita pun sampai kita hilang ini tersebut tu. Macam lembut sebelahnya. Mengapa tak kamu? Dan saya cerita, saya pernah melihat, malah saya gembira sebab saya tak sembahyang lagi betul. Sembahyang sudah tarawih. Sudah belakang dia di besar terdepannya. Kena dia kata, sikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seingat saya 14-15 kali ada. Banyak kali tak ada. 2 minggu lepas saya mengajar di sekolah pemata. Lepas tu Pak Bilal Ustaz jom sama lagi. Pergi lagi, Ustaz, apa Ustaz cerita tu, jemaah kami memang ada begitu. Dan saya pula, dia pun macam saya duduk punya. Lalu belakang tu, dia kira Usuali 1, Usuali 2, Usuali 3, Usuali sampai 14 kali Usuali dia. Dan dia punya Usuali satu baris itu kenal. Lepas tu pernah dulu dia tegur. Sejak itu langsung tak tegur dah. Ini satu lagi masalah tabiat yang nanti pada wawas ni, dia sensitif dan kalau dia tegur dia memang akan terima. Sensitif tadi, sangat sensitif. Ya, kawan rapat pun tak ada. Dan sesama pula, dia adalah guru Quran di taman itu. Mengajar Quran pun dia. Dia mana? Tapi bacaannya pun seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ingat sebelum itu sudah nasihatkan, kalau belajar fiqh
jangan belajar fiqh yang guru yang bawas. Nanti kita pun akan dibawas. Dan begitu juga kalau belajar Al-Quran, dan belajar daripada guru yang bawas. Nanti kita pun dibawas. Akhirnya kita pun dah dua-dua tu belajar fiqh bawas, yang kedua kita dua kali bawas. Kalau orang bawas sangat-sangat sampai tak ada payah ni, kita sarankan dia supaya sembahyang di rumah saja, tak ada sunat solat berjemaah. Kenapa? Kerana dia dua perkara. Pertama, dia yang berjemaah haram. Kedua, dia menyebabkan orang buat benda yang haram. Apa dia? Bantu dia. Lebih baik di rumah saja. Habis Jumaat macam mana? Jumaat solat macam mana? Pakai kita tak kata saja tu dua orang. Dengar sini imam Allahu Akbar, dan takbir dua berdasarkan kita sekali Allah Akbar. Waktu kita seorang Allah tak ada salah. Jangan dia Allah ke sini. Keluar saja. Sepatutnya dia kena baiki dia punya mindset dia. Faham yang betul, syaitan itu musuh yang nyata. Kata-katanya pendusta, dia pendusta, musuh yang nyata. Pendatang lagi tetap kata, kau adalah musuh yang nyata. Selesai. Tapi yang dengar cerita ini, kuliah ini, orang yang tak puas, dia tak selesai itu punya. Sebab yang mendengar ini, yang belajar itu orang yang tak puas. Yang bawah tak datang. Bila masa betul kan? Tak apa betul lah. Jadi kita kalau ada puas sikit-sikit itu, hilang dengan cepat. Hilang dengan cepat. Kalau nak terganggu ketika nak berniat itu, masuk tak masuk? Allah, saya kata tak masuk lagi, bawa lagi. Allah, sikit masuk, bawa lagi. Allah, sekali lagi. Allah, 3 kali dah, 4 kali dah hilang. Allah, ganjil lah, tak masuk ganjil. Allah, ayat kita semua tak kena. Kalau begitu, orang seperti ini masuk tak masuk, masuk tak masuk, masuk tak masuk. Hukumnya apa? Hukum masuk je. Selesai. Kalau tidak, bila dia nak masuk? Allah tak masuk lah. Barang tak masuk. Allah bila masuk sekali? Senang dia buat keputusan. Masuk. Saya tak masuk. Sudah. Atau orang seperti ini disarankan supaya pindah mazhab. Cuba tengok sahabat-sahabat kita Bangladesh itu. Ada awas tak? Dunia itu tak? Itu mereka Hanafi. Sambil semayang pun dulu ni dia ada apa? Sini semayang lihat kan? Kita ni usuali dah bila pakcik kalau usuali pun payah sangat tak payah usuali dan niat pun tak payah berpegang pada mazhab seperti mana mazhab Hanafi yang tidak menggunakan niat. Sebab apa? Sebab bila ke rumah nak pergi masjid minda dan haji pun memang nak solat. Ini apa lagi? Mazhab Syafi'i niat itu mesti diniat dan lintaskan solat itu ketika tak ihram bersamaan perbuatan solat. Kalau duduk dengan perbuatan dengan muka itu dekat niat. Mazhab Syafi'i tidak menganggap bahawa perjalanan rumah ke masjid dengan solat itu sebenarnya tidak. Itu dipanggil azab, cerita anak-anak sebenarnya. Dan apa kadang-kadang kita berlepas dan masuk sekarang masjid, anak kuat pula. Memang betul sebenarnya anak kuat, apa balik pula. Tak semayang kita. Dan bila nak kena semayang, kita kata takbir, ucap takbir, kita berniat. Tetapi masalah kita, kami dah memang minta kita, mindset kita nak semayang. Pada hukum ini, ada buat apa dah agak? Pipe dah buka. Buat apa ni? Dah okey ke apa?
Memang nak wudu dah. Jadi apa lagi nak niat? Nak niat apa lagi? Di sisi mazhab Hanafi, hujah lagi tu. Dan memang nak bersih darah tak baik dah keluar air tadi. Kopiah pun dah buka dah apa lagi ni. Memang nak wudu dah, bukan nak zumba. Dia terus tak payah usul-usul tak payah. Nawar-nawar tak payah. Basuh muka, selesai. Mazhab Hanafi ni, dia kalau kita niat basuh muka, basuh tangan, satu kepala, basuh kaki, tertib. Hanafi 4 saja. Satu muka, satu basuh muka, basuh tangan, satu kepala, basuh kaki, itu saja. Niat tak wajib, tertib tak wajib. Bermakna kalau basuh kaki hukum ni di sisi mazhab Hanafi. Tapi kalau siapa dah berwuduk cara Hanafi, nanti pembatalnya wuduk pun cara Hanafi juga. Solat pun cara Hanafi juga, solat pembatal pun cara Hanafi juga. Bagi orang awam ni, encik bukan mazhab lah, pindah mazhab saja. Boleh ke? Boleh pindah mazhab dia, bukan pindah negara. Ya. Syaitan berusaha menahan mereka berbuat mereka tersesat seperti itu. Syaitan berusaha menahan mereka dengan membuat mereka tersekat pada lafaz-lafaz tersebut dan membuat mereka tersesat seperti itu. Kesian dia tengok itu kalau orang menazak tu kesian dia. Kesiannya nazar, sedih kita. Dia orang nak sembahyang ni usul juga. Jangan nazar, kesian juga. Kesian apa-apa lah. Bila dia mati, maka kamu melihat macam orang-orang ni yang suka menyebut nafas dan nafas bahawa terhadap nafas tersebut membuatkan dia sibuk sehingga luput solat jemaah atau waktu solat. Memang kawan saya pernah cerita, aku dulu dengan Allah waktu sangat. Jadi dia datang sebelum Pak Bilal sampai. Dia datang ke surau lah. Dah buka pintu, dah tu azan semua. Jemaah semua dah balik. Pak Bilal dah kunci pintu dalam tu. Dia duduk kat serambi tak selesai sepanjang lagi. Dia dah mandi dulu dah. Dah masuk keluar balik. Dah masuk keluar balik. Dah masuk keluar balik. Duduk sana. Dan lagi benar. Kenapa banyak tak sepanjang? Fikir balik. Lepas tu ada orang sarankan, ini kan tuan-tuan bertitik dah, ambil air suci, rendam, baca Al-Quran Falaq dan Nas, dan air suci pakai air itu. Jadi cuba buatlah, mungkin di kerajaan itu atau kemudian dicari air dibuat di setiap lain. Akhirnya hilanglah bawah itu. Kena usaha lah buang. Nanti dia ujungkan kami disediakan titik macam mana nak buang bawah. Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya sekali pun telah sempurna takbirnya, namun kejadian haji perasaan berlaku pada sahnya. Dapat tak? Oh, Akbar. Sempurna dah, cantik lah tu. Tapi datang Allah maksudnya ini saja. Namun kejadian hajinya perasaan berlaku pada sahnya. Mereka berdaya di perasaan itu. Mereka menyangka bahawa dengan menjaga diri mereka dengan kesungguhan dan waspada membentukkan niat itu dapat mengistimewakan diri dari orang awam dan mereka telah mendapat cara terbaik sejak Allah. Dia merasa begitu. Habis dia begini ya. Dia tak jumpa dah takut juga. Kami teman-teman ini mencari merasuk sini dulu tu. Dia merasakan bahawa orang sedang melihat dia. Mungkin orang akan mengatakan, oh ini betul-betul sembahyang. Dia rasa begitu. Dia akan merasa orang melihat dia sembahyang yang benar sebenarnya. Padahal kita kata, makan lembu sebelik dia nafas keluar, masuk keluar. Niat itu adalah tujuan melakukan sesuatu
setiap orang yang bertekad untuk mengambil suatu perbuatan, maka dia sudah berniat, dia sudah berniat. Al-i'tiqad itu berarti nak solat. Niat sudah itu. Al-i'tiqad nak wudu kan? Patutnya begitu. Maka dia sudah dianggap niat. Contohnya orang yang wudu untuk mengambil wudu, ada apa? Bagaimana wudu? Ada niat itu kasih saja. Maka dia telah berniat wudu. Orang yang berdiri untuk mengenal solat, memang tak apa, orang solat lah. Anggap ada lintas saja solat. Maka dia telah berniat solat. Kerana niat itu bukan sensasi sendiri perbuatan yang maksudkan seseorang dia tidak perlu terpilihar. Memang dah niat nak solat, solat. Dan suasana pun membantu kita sebenarnya. Dengan kita berkuliah, berserban, berjumpa, dengan wangi, tasbihan tertentu lagi, tidak karpet lagi, di rumah Allah lagi, Pak Imam pun ada, Pak Bidang untuk koman. Ini apa? Jangan apa ni? Kata tu dah set kita dah sayang. Sayang apa ni kalau nak kerja ni? No kan? Jadi kita perang sikit dia, asal. Waktu matahari jatuh pun, maghrib. Maghrib tu apa dia? Subuh. Ini apa susah sangat? Jadi suasana sendiri tak membantu kita sayang apa sekarang ni. Sepatutnya diri saja sunat nafaskan usulli untuk usul Allah Ta'ala Allah mudah masuk. Kenapa? Payah saja. Tak perlu kelebihan untuk niat itu. Allah Alam InsyaAllah akan bersama pula ketiga jadi tuan puas dalam bersuci. Ini sampai sasaran juga ni. Dan bilik air, kalau rumah itu satu bilik air, yang ini tu boleh. Dia duduk dia 40 minit dan duduk. Itu ada jemaah kata, saya tak pernah 2-3 kali pecahkan pintu bilik ini. So, dah tak sabar, kita bilik air je. Yang dia duduk dalam bilik air, dia tak tahulah mesti dia tak tahulah. Dia kata, keluarga saya sekarang. Sampai dia tarik dia nak pukul dengan niat supaya dia berubah. Tapi jangan kisah tu nak pukul sebab tak berubah lagi. Wawas, setan yang sakit dia orang yang pukul. Setan tak sakit dia tahu dia. Kalau dapat tarik setan tu pukul setan tu betul. Tapi tak boleh. Dia kata dia dah mintalah perhatian. Jadi papa itu agak itu kalau orang rumah tu satu bilik air dah pecah, satu lagi ada orang-orang dalam tu, anak-anak semua orang mandi pun tumpang surau, tumpang surau, tak ada surau ni. Nanti bulan nanti dulu sikit kita pun surau, bagi api bilik air. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.